Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa saya ingatkan insyaAllah pada Jumat yang masih kedua masih dalam ruang salat, masih ada yang masuk. Keduanya kepada sesiapa yang mau input, sila matikan input atau dalam kelas silent tidak mengganggu perjalanan khutbah dan juga salat Nabi. Yang ketiganya saya maklumkan insyaAllah selepas selesai salat Al-Jum'ah kita akan adakan salat hajat, menyampaikan hajat seorang sahabat kita yang mana ibu beliau dalam kehidupan asli hari ini. Yang keduanya setelah kita menunaikan salat hajat, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada bencana banjir. Kita faham dan insyaAllah musim timur laut akan melanda Malaysia. Dan kita sama tunaikan salat hajat pada hari ini. Mohon Allah lindungi kita terutama di masjid daripada apa-apa dulu. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ingatkan supaya dia daripada kata-kata bila hafid tidak berjumpa. Kerana menurut tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang maksudnya barang siapa berkata-kata ketika hafid sedang berkhutbah nescaya luput kepada jemaah, maka itu diamlah dan dengarlah manfaat. Mudah-mudahan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Alhamdulillahil qail wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang yang beriman, ta'ala kamu kepada Allah dan ta'ala kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk itqan dalam setiap amalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah merupakan agama yang sangat mengambil berat tentang usaha dan amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba terhadap Tuhannya. Hubungan ini dikuatkan lagi dengan perintah syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya menjadi sebahagian daripada kehidupan orang yang beriman. Orang mukmin yang sejati adalah mukmin yang sering menjadikan hati dan jiwanya tunduk kepada setiap perintah Allah. Kunci kepada ketaatan ini adalah sifat ikhlas dalam beribadah, yang mana ia menjadi kayu ukur sama ada sesuatu amalan itu diterima atau ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, sebagaimana yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya semata-mata dan tetap teguh atas tauhid dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, yaitu benar. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat ikhlas pada tempat yang begitu tinggi dalam kehidupan manusia,
Setiap amalan yang dilaksanakan oleh seseorang hamba itu akan diukur menerusi niatnya. Dalam sebuah hadis sahih ada menyebutkan bahawa baginda Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat tentang golongan terawal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mereka terdiri daripada seorang pejuang perang yang mati syahid, kemudian dituruti oleh seorang alim, dan kemudian seorang dermawan yang suka bersedekah. Namun ketiga-tiga mereka akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka kerana hati mereka yang tidak ikhlas dan mahukan pujian daripada manusia. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, selain daripada mendidik diri dengan sifat ikhlas, agama Islam juga menekankan tentang sifat itqan dalam setiap amalan yang dilakukan. Itqan bermaksud melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan teliti. Ia juga merangkumi sikap rajin, berusaha dan bersungguh-sungguh sehingga mencapai tahap amalan yang sempurna. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi seseorang daripada kamu yang apabila dia melakukan sesuatu amalan maka dia melakukannya dengan tekun, iaitu teliti. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hubungan di antara sifat ikhlas dan sifat itqan ini adalah sangat rapat. Hal ini disebabkan kedua sifat ini dapat menghasilkan natijah yang baik apabila ia dilaksanakan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang melakukan sesuatu amalan dengan tekun dan membenci sikap lalai dan malas. Sifat lalai dan malas adalah tanda tidak ikhlasnya seseorang itu dalam melakukan sesuatu amalan. Sifat ini adalah cabang daripada sifat munafik dan sekiranya dibiarkan dalam diri, ianya boleh merosakkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Perkara ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, solat Isya, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para ulama hadis menjelaskan bahawa solat Isya dan solat subuh itu adalah dua waktu solat yang sering ditinggalkan oleh golongan munafik kerana sifat buruk yang ada pada mereka. Solat subuh dan solat Isya adalah solat yang didirikan pada waktu malam gelap pada zaman awal kedatangan Islam. Masjid yang dibina masih belum diterangi dengan lampu pelita. Suasana itu menjadi kesempatan bagi orang munafik untuk tidak hadir solat berjemaah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah golongan munafik ini merasa malas untuk hadir solat berjemaah di masjid pada dua waktu ini. Sikap malas sambil lewa, cuai, suka bertangguh-tangguh dan mencari pelbagai alasan adalah merupakan sifat orang yang gagal. Sikap ini sekiranya dibiarkan dan tidak diperbaiki, maka umat Islam akan menjadi mundur, ketinggalan, dan setiap perkara yang dilakukan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan. Sikap pribadi yang buruk ini juga lama kelamaan akan menghidupkan kembali ciri-ciri yang ada dalam diri orang munafik. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, hati seorang mukmin yang cenderung kepada balasan akhirat akan sentiasa meletakkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang utama dalam setiap amalan yang dilakukan. Sifat itqan akan menjadikan seseorang itu sangat berhati-hati dalam beribadah dalam ibadah yang dilakukannya. Sebagai contoh, ketika seorang hendak solat, hatinya akan sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya dan ibadahnya itu akan dihisab di akhirat kelak. Maka dia pun melaksanakan solat tersebut dengan pergerakan yang tertib dan bacaan yang sempurna. Apabila dia berpuasa, dia bukan hanya sekadar menahan makan dan minum, akan tetapi tekun mengisi puasanya dengan zikrullah dan amalan-amalan sunat yang lain. Begitu juga dengan amalan menjaga kebersihan, membangunkan kemudahan untuk masyarakat dan melaksanakan tuntutan seharian. Ia sangat memerlukan kepada sifat itqan. Justru segala apa pun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, maka ia bukanlah alat untuk mencapai cita-cita dunia, tetapi ia merupakan suatu amanah yang besar dan wajib pula dilaksanakan dengan cara yang terbaik dan sempurna. Seharusnya umat Islam menjadi contoh yang terbaik kepada orang lain dan bukannya golongan yang dipandang rendah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Justeru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin berpesan bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh adalah merupakan bukti kesempurnaan iman dan takwa dalam diri seseorang. Ia lahir daripada hati yang ikhlas dan sentiasa menginginkan kebaikan dalam setiap perkara. Kemuliaan ikhlas ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan menjadi pahala yang berpanjangan dalam diri seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mukmin terhindar daripada sikap malas, suka bertangguh dan lalai dalam melakukan sesuatu urusan, baik urusan yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, bahawa sesiapa antara kamu yang lebih baik amalannya. Dia maha berkuasa membalas amalan kamu, lagi maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat juga adalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhuma, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhuma, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, bukalah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Harith al-Syari'ati, seri paduka baginda Batuan Agung As-Sultan Ibrahim, wa seri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahid Sofian, kepada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wa mubtadi'as sayi'ati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrijhum wal muslimin wa qadid dayna anil madinin wa ahsin khalasal masdunin waj'al hadha balada amina mutma'inna rakhiyya wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tubi salamata wal afiyata lana wa li'abidika al-hujjaj wal ghuzat wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.